Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman semua di dalam program kita, iaitu mengenali makhraj, sifat dan juga fungsi 29 huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun yang digunakan di dalam Al-Quran. Kali ini kita pergi kepada makhraj yang ini makhraj yang kedua. Sebelum ni kita makhraj rongga, dan kali ini kita makhraj yang kedua, iaitu makhraj halqum. Ataupun kalau dalam Quran kita dapat hukum khalqi. Jadi dia asalnya daripada makhraj halqum. Halqum tu mana? Iaitu tengah-tengah ni. Yang berbonjol bagi orang lelaki nampaklah dia bonjol. Jadi orang perempuan sama juga, ada juga halqumnya tapi tak nampak, tak keluar. Ini panggil pangkal halqum, ini tengah halqum. Yang ini atas ujung halqum. Yang atas dia panggil ujung. Bukan ke bawah ujung, ke atas ujung. Ujung halqum, tengah halqum, pangkal halqum. Baik, sama-sama kita perhatikan iaitu penjelasan tentang makhraj halqum. Baik. Selepas saya menjelaskan tentang makhraj halqum, kita ada 17 makhraj. Ni yang kedua, makhraj halqum. Jadi huruf-huruf yang makhraj halqum itu terbagi pada 3, iaitu pangkal halqum, tengah dan ujung halqum seperti yang saya tunjuk. Saya tunjuk sekali lagi, itu pangkal, tengah, ujung. Jadi apakah huruf-huruf yang keluar daripada halqum? Kita pergi kepada pangkal dulu, iaitu huruf ha. Pertama huruf ha, daripada kanan ke kiri kita baca, huruf jawi. Ha, iaitu ha pangkal halqum. Ini dia, iaitu orang kata ha pintal juga. Kadang-kadang dalam Quran kita nampak ha tu dia tulis begini. Sekejap saya guna warna tu. Itu kadang-kadang dalam ha dalam Quran apabila dia menyambung, dia tulis macam ni. Pada gini, naik gini, dan baru dia sambung gitu. Itu pun ha juga. Ada juga kalau saya menulis, saya tulis macam ni. Ini sambung belakang. Jadi ha saya macam ha ini. Ada juga dalam Quran dia tulis ha begini, kadang-kadang dia tulis juga macam tu. Jadi jangan yang kita keliru, iaitu dia tetap ha juga. Ha pangkal halqum. Selepas ha dekat pangkal halqum juga ada 2 huruf, iaitu hamzah. Hamzah, ingat ha, hamzah itu pangkal halqum. Kita pergi pula kepada tengah halqum, kita jumpa iaitu huruf ha. Ha, ha pedas orang panggil kadang-kadang. Cakap Melayu, ha pedas. Kadang Indonesia pun berbahasa juga ha pedas. Ha, apa? Ha dengan ha lain. Kemudian ain, a, kalau kita berbaris a, ain. Kemudian ini tengah halqum, ha dengan ain. Kemudian hujung halqum, kha dengan ghain. Kha dengan ghain. Jadi masa kita menyebut ni, dia terlibat dengan makhraj lain, di mana pangkal lidah kita dengan sifatnya, iaitu pangkal lidah kita terangkat. Apa pangkal lidah terangkat? Istilah. Istilah ni sifat dia. Iaitu bila kita menyebut makhraj halqum, hujung halqum ini, iaitu huruf kha dan ghain, maka kita akan mengangkat pangkal lidah kita. Terangkat semasa menyebutnya. Kalau tidak, tak jadi. Kalau dia tak jadi. Dia mesti ada bersifat istilah. Dia panggil. Pangkal lidah terangkat. Kalau istilah, pangkal lidah tidak terangkat. Baik. Itu penjelasan lebih kurang. Untuk mengenal huruf kha dengan ghain, ha dengan ain. Ha ni dia hamas berangin, ni keluar. Ha pun hamas juga. Hamzah ni dia tak hamas, dia tertahan sedikit. Baik, nanti kita akan jelaskan. Baik. Huruf yang pertama yang kita perlu ketahui, iaitu ialah huruf ha. Sahabat-sahabat dan teman-teman semua ingat ni, apakah 6 huruf yang keluar daripada halqum? Pertama, ha dengan hamzah, pangkal halqum. Kedua, ha dengan ain, tengah halqum. Ketiga, kha dengan ghain, iaitu hujung halqum.
Iaitu mahrajnya adalah mahraj alkum. Biasa lukis sikit lah. Sini. Kata ini kita punya dagu. Dagu kita turun sikit, ada halkum kita terkeluar, saya bagi keluar banyak sikit. Di sini hujung halkum. Ini hujung halkum. Itu keluar dia kha sebab kecil je, kha dengan ghain. Sini tengah halkum. Apa huruf yang keluar? Ha pedas dengan ain. Ini pangkal halkum. Apa keluar? Ha dengan hamzah. Nampak ini halkum. Okey. Dapat. Itu kedudukan nampak halkum. Jadi atas halkum bunyinya kha dengan ra terangkat pangkal lidah kita menyebutnya. Ha tak terangkat pangkal lidah dengan ain dan ha dengan hamzah. Baik. Selepas kita mengetahui semua, kita pergi kepada huruf yang pertama. Huruf yang pertama. Okey, dapat nilai ya. Saya nak tanda. Okey. Sini dah ada. Jadi yang saya tandakan merah ni, kita akan bahas tentang huruf ha. Ha dulu. Okey. Ha ini sama makhraj dengan hamzah. Sama makhraj, tetapi sifatnya kita perhatikan sifat ha. Apakah sifat ha? Iaitu perhatikan sifat ha. Pertama dia adalah, iaitu sifat ha adalah apa? Iaitu pertama dia adalah hamas. Hamas, jadi saya tanda dengan pen merah. Pertama sifatnya hamas, iaitu apa? Nafas terlepas. Berangin, nafas terlepas. Kedua, syiddah. Hamas, ha hamas, okey. Syiddah, tidak rahawah. Bila hamas, iaitu nafas terlepas, suara mesti terlepas. Jadi ha ni rahawah. Yang kedua, rahawah. Nah, sifat yang ketiga ialah iaitu istifal. Istifal. Sebab dia duduk di pangkal ni. Pangkal halkum istifal. Istifal ni apa maknanya? Iaitu pangkal lidah tidak terangkat. 3 dah. Lagi satu sifat apa dia? Iaitu daripada istifal, infitah. Infitah mana ni? Infitah ini daripada lawan daripada itba'. Itba' iaitu ruang udara antara lidah dengan langit tertutup. Itba'. Tetapi infitah, ruang udara antara lidah dengan langit terbuka. Jadi berapa dah sifat dia? 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir sekali ialah ismat. Ismat iaitu tidak mudah mengeluarkan hurufnya, iaitu tidak terkeluar dengan segera. Jadi itu yang paling penting. Pertama, hamas. Ha. Ha. Keluar angin. Ha. Nafas kita keluar. Rahawah. Suara kita keluar. Ha. Kemudian, istifal. Lidah kita pangkal lidah tidak terangkat. Kemudian, infitah. Iaitu langit dengan lidah kita terbuka. Dan kemudian ismat, iaitu tidak segera terkeluar apabila kita menyebut huruf ha. Sebab apa? Ha itu duduk di pangkal alkum, iaitu bawah jauh sekali dia. Kalau nak banding dengan mahraj bibir, jauh dia. Baik. Kita perhatikan, kita dah tahu ha. Baik. Ha ini, saya tuliskan ha. Saya nak dulu, tadi saya dah terangkan, satu ada ha, boleh tulis begini. Pertama, ha ini, dia boleh disambung dari belakang dan juga dari depan. Itu kalau kata ba, maknanya dia boleh sambung dari belakang dan boleh sambung dari depan. Tidak macam alif. Alif boleh dari belakang. Waw juga boleh daripada belakang. Ya boleh daripada depan dan belakang. Kalau ya pun sama juga, ya sama dengan ha.
Dia boleh sambung daripada belakang, boba itu. Lepas tu boleh apa nak bubuh, ta ke, mim ke. Jadi ya sama je dengan ha tu boleh sambung depan belakang. Baik, kita perhatikan. Saya padam dulu. Okey, kita padam ya ni. Kita nak bincang tentang ha dulu. Huruf ha pertama boleh sambung daripada mana? Daripada belakang dan juga depan. Jadi sifat huruf ha tadi apa dia? Iaitu dia hamas mana nafas terkeluar. Itu nafas kita terkeluar. Hamas. Ha. Rahawah, suara juga terkeluar. Istifal, iaitu pangkal lidah tidak terangkat. Menyebutnya, tidak terangkat pangkal lidah kita. Kemudian infitah, iaitu langit-langit dengan lidah kita, iaitu ruang udara antara langit dengan lidah kita terbuka. Kemudian ismat, tidak segera huruf itu keluar daripada mulut kita semasa menyebut huruf ha. Dan selepas ini, selain daripada itu, apa yang kita kena tahu? Baik, ha yang pertama, perhatikan apabila ha berbaris hadapan, sebelumnya dan selepasnya ada huruf yang berbaris. Sama ada berbaris dah cakap, huruf berbaris. Depan dia pun berbaris, selepas ha tu. Berbaris. Mesti ada baris, bukan sukun. Jadi, dia akan tambah satu waw kecil di sini. Di situ waw berfungsi. Selain daripada huruf mat, dia juga digunakan untuk menandakan apakah dia dibaca dengan mat silah kasirah ataupun mat silah tawilah. Baik. Yang ini mat silah kasirah apabila tambah. Baik. Apabila ha ini sebelumnya berbaris dan lepasnya berbaris, tetapi selepasnya huruf hamzah yang berbaris, katalah baris atas atau baris bawah, maka barulah waw itu dia akan ada gelombang di atasnya, di mana kita kena membacanya 4 atau 5 harakah, iaitu dengan hukum mat silah tawilah. Ha. Ini ha, ingat ni. Itu sebab ini fungsi dia. Dengan syarat berbaris depan dan belakang. Apabila bertemu hamzah, jadi mat silah tawilah. Kalau dia bertemu dengan huruf biasa saja yang berbaris, dia akan dibaca dengan mat silah qasirah. Mat silah qasirah. Selalu saya dah, masa kita ngaji, mat silah qasirah. Okey. Yang ni mat silah tawilah. Tawilah. Okey. Ini baca 4 atau 5 harakah. 4 atau 5. Yang ni 2 harakah. Ini 4 atau 5 harakah. Okey. Dapat Ingat apabila ha ni baris depan. Baris depan. Sebelumnya berbaris dan selepasnya berbaris. Tapi apabila jumpa hamzah, dia jadi mat silah tawilah. Jadi itu. Satu lagi, iaitu apabila ha, sama juga mat silah kasirah, iaitu sebelumnya berbaris, selepasnya berbaris, ha, tapi dia baris bawah. Bila dia baris bawah, apa dia bubuh? Ya. Ini tanda ya. Ingat tak saya tunjuk? Dulu kita tahu ya ada titik, tetapi apabila bab-bab begini sebagai simbol, sebagai tanda, jadi dia guna ya ini. Begitu juga kalau dia bertemu dengan baris bawah, bertemu dengan hamzah. Jadi dia akan bubuh ya kecil itu dan ada gelombang atas ya, itu menunjukkan sama juga. Hukumnya sama. Yang atas ni mat silah qasirah dan yang bawah itu mat silah tawilah. Jadi itu saja berkenaan dengan huruf ha. Dan ingat, dia adalah makhraj halqum dan sifatnya adalah hamas, rahawah, istifal, infitah dan ismat. Saya ulang, iaitu nafas terlepas, suara terlepas,
pangkal lidah tidak terangkat, ruang antara lidah dengan langit terbuka dan tidak segera keluar huruf itu semasa menyebutnya. Jadi itulah saja berkenaan dengan huruf hamzah dan selepas huruf ha. Selepas ini kita akan pergi kepada huruf hamzah pada siri yang berikutnya. Dengan itu saya mohon supaya sahabat-sahabat dan teman-teman semua konsentrasi sikit dengan huruf-huruf ini sebab dia ada hukum nanti. Bila kita belajar hukum, kita dah tahu huruf-huruf itu sifatnya dan juga apa fungsinya, kan? Mahrajnya. Jadi bila kita tahu, kita senang nak menentukan hukum sesuatu huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. InsyaAllah. Dengan situ saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.